Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikasihi anak-anak pelajar. Jadi pada kali ini cikgu akan berkongsi tentang kaedah menulis perenggan pendahuluan yang baik. Jadi dalam video-video yang lepas cikgu dah berkongsi dengan anda semua kaitan dengan kaedah menganalisis soalan. Yang ada 7 elemen yang perlu kita kuasai. Dan dalam bahagian soalan tadi ada 2 elemen yang perlu kita faham betul-betul, iaitu elemen penyataan umum ataupun stimulus, dan juga elemen yang kedua iaitu penyataan soalan. Baik, dalam video kali ini cikgu akan berkongsi kepada anda semua bagaimanakah kita boleh menggunakan soalan kita tadi untuk menghasilkan perenggan pendahuluan yang baik. Jadi untuk makluman anak-anak dalam perenggan pendahuluan yang bakal kita tulis nanti, sekurang-kurangnya kita perlu menulis 5 ayat. Apakah 5 ayat yang perlu kita tulis? Baik, lihat dalam video ini. Ayat yang pertama ataupun A1 ialah ayat tema, iaitu penyataan stimulus. Ayat 2 ialah ayat sebab, iaitu kenapa. Ayat 3 ialah ayat kesan, iaitu apa. Ayat 4 ialah ayat pandangan penulis. Dan ayat yang terakhir, ayat kelima, ialah ayat skop, ataupun disebut juga sebagai ayat arah, ataupun disebut sebagai ayat tugasan. Dan ayat nombor 5 ini sebenarnya kita ambil daripada ayat penyataan soalan yang ada dalam soalan kita. Jadi untuk menulis perenggan pendahuluan yang baik, cikgu nak berikan tumpuan kepada A1 dan juga A5. A1 iaitu ayat tema. Calon-calon hanya perlu menulis ayat stimulus yang ada dalam soalan ke dalam jawapan kita. Kita copy and paste. Kita ambil ayat stimulus ataupun ayat penyataan umum tadi, kita pindahkan, kita tulis sebagai ayat pertama dalam perenggan pendahuluan karangan kita. Begitu juga ayat nombor 5, kita ambil ayat tugasan ataupun ayat penyataan tugasan yang ada dalam soalan tadi, dengan sedikit modifikasi, kita jadikan ayat penyataan tugasan tadi, penyataan soalan tadi sebagai ayat arah ataupun ayat skop dalam perenggan pendahuluan sebagai ayat yang kelima. Dan yang perlu kita tulis, yang perlu kita fikir hanyalah ayat 2, iaitu ayat sebab, ayat 3 iaitu ayat kesan, dan juga ayat 4 iaitu ayat pandangan penulis. Baik, cuba anak-anak perhatikan perhatikan dengan jelas. Cikgu nak kongsikan bagaimana kaedah kita boleh membina perenggan pendahuluan yang baik. Baik, cuba perhatikan ayat pendahuluan A1. Apa yang kita buat ialah kita hanya copy and paste tanpa sebarang pindaan ayat penyataan umum ataupun ayat stimulus yang ada dalam soalan kita tadi. Kita tuliskan dalam jawapan kita A1 ataupun ayat yang pertama, sama seperti ayat penyataan stimulus, iaitu sejak akhir-akhir ini sektor pertanian kurang diberikan perhatian oleh kerajaan sehingga menjejaskan bekalan makanan kepada rakyat Malaysia. Yang itu kita ambil tanpa sebarang pindaan. Baik, kemudian ayat yang kedua, ayat yang kedua cikgu sebut tadi sebagai ayat sebab. Baik, yang ini kita kena fikir apa maksud ayat sebab ni. Jadi ayat sebab ni kita akan tulis, kita akan jawab apa yang ada dalam stimulus. Yang kita jumpa dalam stimulus ialah sektor pertanian kurang diberikan perhatian oleh kerajaan. Dalam stimulus tadi kita jumpa sektor pertanian kurang diberikan perhatian oleh kerajaan. Kenapa sektor pertanian ini kurang diberikan perhatian oleh kerajaan? Maka kita jawab dalam jawapan kita, dalam perenggan pendahuluan kita sebagai ayat nombor 2. Jadi kita mulakan A2 kita dengan frasa ataupun penanda wacana. Hal ini demikian kerana. Kenapa sektor pertanian kurang diberikan perhatian oleh kerajaan? Hal ini demikian kerana pihak kerajaan lebih menumpukan perhatian kepada sektor perindustrian, sektor perkilangan dan sektor perkhidmatan yang dikatakan sebagai penyumbang utama kemajuan ekonomi negara.
Jadi ayat nombor 2 ni anak-anak, kita fokuskan kepada sebab. Dalam stimulus disebut sektor pertanian kurang diberikan perhatian oleh kerajaan. Jadi kita jawab dalam pendahuluan kita, apa sebab? Apakah faktor sektor pertanian tidak diberikan tumpuan, tidak diberikan penekanan? Jadi kita jawab, hal ini demikian kerana pihak kerajaan lebih menumpukan perhatian kepada sektor perindustrian, sektor perkilangan dan sektor perkhidmatan yang dikatakan sebagai penyumbang utama kemajuan ekonomi negara. Itu ayat nombor 2 yang kita sebut sebagai ayat sebab, iaitu kita menyatakan sebab-sebab ataupun faktor-faktor kenapa sektor pertanian tidak diberikan perhatian ataupun kurang diberikan perhatian oleh kerajaan. Ayat nombor 3 ialah ayat kesan. Apakah kesan? Baik, apakah kesan apabila sektor pertanian kurang diberikan perhatian? Maka kita jawab dalam ayat yang ketiga pendahuluan. Kita tulis dengan penanda wacana ataupun frasanya, kesannya. Baik, perlu diingat dalam stimulus ataupun dalam penyataan umum tadi, kita dah jumpa satu kesan. Apabila sektor pertanian kurang diberikan perhatian oleh kerajaan, kita jumpa kesannya ialah bekalan makanan terjejas. Ataupun disebut dalam stimulus menjejaskan bekalan makanan. Maka kita ambil kesan ini, kita bawa masuk dalam jawapan kita. Kita tulis sebagai ayat nombor 3 pendahuluan, iaitu kesannya sektor pertanian mula dipandang sepi dan secara tidak langsung menyebabkan bekalan makanan rakyat tidak mencukupi. Baik, apa kesannya apabila kerajaan kurang memberikan perhatian kepada sektor pertanian? Maka kita jawab sebagai ayat nombor 3, kesannya sektor pertanian mula dipandang sepi dan secara tidak langsung menyebabkan bekalan makanan rakyat tidak cukup. Baik, yang ini ada dalam stimulus, kita hanya bawa masuk sebagai ayat nombor 3 dalam jawapan kita. Menyebabkan bekalan makanan rakyat tidak cukup, serta impak yang lebih besar ialah kerajaan terpaksa mengimport bekalan makanan seperti beras, sayur-sayuran dan buah-buahan dari negara lain untuk memenuhi keperluan rakyat. Baik, jadi ayat nombor 3 ini, anak-anak, kita ambil maklumat yang ada dalam stimulus, kita modifikasi. Jadi kita kata, apabila kerajaan kurang memberikan perhatian kepada sektor pertanian, kesannya ialah sektor pertanian dipandang sepi. Apabila sektor pertanian dipandang sepi, apa kesannya? Kita ambil apa yang ada dalam stimulus tadi, secara tidak langsung menyebabkan bekalan makanan rakyat tidak cukup. Apa lagi yang berlaku? Apa kesannya? Apabila bekalan makanan tidak cukup, kesan yang lain ialah kerajaan terpaksa mengimport bekalan makanan seperti beras, sayur-sayuran dan buah-buahan dari negara lain. Baik, dalam ayat nombor 3 kita masukkan contoh-contoh bekalan makanan supaya pemirsa tahu bahawa kita faham dengan jelas maksud bekalan makanan yang dinyatakan dalam stimulus, seperti beras, sayur-sayuran dan buah-buahan dari negara lain untuk memenuhi keperluan rakyat. Itu ialah ayat nombor 3 yang kita sebut sebagai ayat kesan. Apakah kesan apabila sektor pertanian kurang diberikan perhatian tadi? Baik, kita pergi ayat nombor 4. Ayat nombor 4 ialah ayat pandangan penulis ataupun ayat pandangan calon. Apa pandangan calon apabila sektor pertanian kurang diberikan perhatian dan akhirnya menjejaskan bekalan makanan kepada rakyat? Baik, kita mulakan dengan frasa, dalam hal ini kita berpendapat bahawa. Dalam hal ini saya berpandangan bahawa. Itu ialah frasa yang perlu kita tulis dalam ayat nombor 4, iaitu ayat pandangan penulis ataupun pandangan kita tentang tema, tentang isu yang dibincangkan dalam soalan ini. Baik, jadi cikgu mulakan dengan frasa, dalam hal ini kita berpendapat bahawa kerajaan sepatutnya perlu memberikan tumpuan untuk memajukan sektor pertanian bagi mengatasi masalah kekurangan bekalan makanan. Baik, apa pandangan kita? Dalam hal ini kita berpendapat bahawa kerajaan, pihak yang dinyatakan dalam stimulus ialah kerajaan, sepatutnya perlu memberikan tumpuan untuk memajukan sektor pertanian. Kenapa?
bagi mengatasi masalah kekurangan bekalan makanan. Itu ialah kesan yang dinyatakan dalam stimulus, dan juga kesan yang kita dah bawa masuk sebagai ayat nombor 3. Bagi mengatasi masalah kekurangan bekalan makanan, dan pada masa yang sama dapat mengurangkan kebergantungan negara kepada sumber makanan import. Sebab dalam ayat kesan tadi, ayat nombor 3, kita tulis impak yang lebih besar ialah kerajaan terpaksa mengimport. Jadi kita berpendapat bahawa kalau kerajaan menumpukan semula sektor pertanian, maka kita dapat mengurangkan kebergantungan negara kepada sektor makanan import. Baik, itu ialah ayat nombor 4 dalam pendahuluan yang kita sebut sebagai ayat pandangan penulis ataupun ayat pandangan kita terhadap isu yang dibincangkan dalam soalan ini. Saya harap anak-anak faham. Baik, dan ayat yang terakhir, ayat nombor 5 dalam pendahuluan, iaitu ayat arah ataupun ayat skop ataupun ayat tugasan. Yang ini mudah. Kita hanya copy and paste ayat penyataan soalan yang ada dalam soalan kita tadi. Kita mulakan dengan frasa persoalannya. Yang ini kita buat dalam bentuk ayat tanya ataupun dalam bentuk persoalan. Ayat nombor 5 ini, persoalannya, apakah langkah-langkah yang boleh dilaksanakan oleh pelbagai pihak untuk memperkasakan sektor pertanian di negara kita? Kita hanya copy and paste, kita tambah dengan frasa persoalannya. Dan kita gunakan ayat nombor 5 ini sebagai ayat tanya. Soalannya, apakah langkah-langkah yang boleh dilaksanakan oleh pelbagai pihak untuk memperkasakan sektor pertanian di negara kita? Ataupun kita boleh modifikasi persoalannya, apakah langkah-langkah yang boleh dilaksanakan oleh kerajaan, termasuklah pelbagai pihak, untuk memperkasakan sektor pertanian di negara kita? Sebab kita dah faham tuntutan soalan ini ialah kita perlu menyatakan ataupun kita perlu menghuraikan peranan kerajaan dulu. Usaha kerajaan ataupun langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh kerajaan untuk memajukan sektor pertanian semula, untuk memperkasakan sektor pertanian. Baik, jadi ada 5 ayat yang perlu kita tuliskan. Mudah-mudahan dengan perkongsian ini dapat membantu anak-anak untuk menulis perenggan pendahuluan yang baik, yang memenuhi tuntutan tugasan soalan. InsyaAllah kita akan sambung semula video ini dengan kaedah menulis perenggan isi, supaya anak-anak dapat menulis perenggan isi yang baik, perenggan isi yang matang. Jadi itu saja perkongsian pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.